Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ini saya akan mengadakan satu kenyataan akhbar ataupun sidang akhbar berkenaan dengan beberapa isu yang berkaitan keadaan di dalam negara kita. Dan dalam sidang ini saya akan membacakan beberapa kenyataan yang saya rasa amat penting untuk kita kongsikan bersama, terutama di dalam keadaan politik negara kita yang agak tidak stabil pada masa ini. Ya, saya tahu semasa kerajaan Pakatan Harapan memerintah Perdana Menteri ketika itu adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau bertegas menuntut bank pelaburan Goldman Sachs membayar pampasan serta ganti rugi sebanyak USD 9.6 bilion US, lebih kurang duit kita 38.4 bilion kepada Malaysia. USD 6.5 bilion untuk jumlah bond yang diterbitkan secara salah bagi pihak 1MDB, USD 500 juta lagi bagi caj perkhidmatan, manakala selebihnya faedah yang dibayar oleh kerajaan Malaysia sejak beberapa tahun yang lalu. Atau syarikat tersebut akan berdepan dengan tindakan undang-undang jenayah di dalam negara dan juga tindakan sivil di Mahkamah Amerika Syarikat. Namun ketika rundingan sedang berlangsung dengan Goldman Sachs, kerajaan Pakatan Harapan telah dijatuhkan melalui tindakan khianat beberapa ahli parlimen Pakatan Harapan dan menubuhkan sebuah kerajaan yang dikenali sebagai Perikatan Nasional. Kemudiannya pada bulan Julai tahun lalu, kerajaan PN mengumumkan telah mencapai penyelesaian dengan Goldman Sachs, namun jumlah penyelesaian yang diumumkan sebanyak USD 3 bilion adalah amat jauh dari apa yang dituntut oleh kerajaan Pakatan Harapan sebelum itu. Namun apa yang merunsingkan ialah apabila minggu lalu tertular di media sosial mesej melalui aplikasi WhatsApp. Mesej itu kononnya dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Parti Peribumi Bersatu Malaysia, memaklumkan ketua-ketua bahagian bersatu mengenai persiapan parti tersebut bagi menghadapi PRU 15 yang dijadualkan diadakan pada bila-bila masa pada tempoh terdekat. Antara perkara yang disebut ialah bagaimana kerajaan PM akan menggunakan institusi penguatkuasa kerajaan bagi memberi tekanan kepada ahli parlimen pembangkang dan UMNO untuk menyokong kerajaan PN yang sedia ada. Saya tidak mahu menyentuh mengenai perancangan PN untuk mengenakan tekanan kepada ahli parlimen pembangkang dan UMNO kerana Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO telah membuat laporan polis pada minggu lalu secara spesifik mengenai perkara yang saya sebut tadi, seperti yang dilaporkan oleh media pada 9 hari bulan 3 tahun 2021. Apa yang ingin saya kongsikan pada hari ini ialah kami melalui pegawai dasar saya juga telah membuat satu laporan polis di Balai Polis Dang Wangi, Kuala Lumpur, meminta kerjasama daripada PDRM untuk menyiasat kesahihan mesej WhatsApp itu dan isi kandungan mesej yang mendakwa. Ini adalah satu dakwaan mendakwa sejumlah RM500 juta telah dibayar kepada Parti Bersatu melalui usaha seorang individu bernama Rosli Dahlan sebagai komisen bagi menyelesaikan penyelesaian mudah dan segera dengan Goldman Sachs. Dana ini kononnya akan digunakan oleh Parti Bersatu sebagai persediaan bagi menghadapi PRU ke-15. Ianya amat mengejutkan sekiranya benar kandungan mesej WhatsApp itu yang membabitkan sebuah syarikat seperti Goldman Sachs yang pada bulan Oktober tahun lalu telah membuat pengakuan kepada Jabatan Keadilan Amerika ataupun DOJ pernah membayar berbilion dolar di dalam bentuk rasuah kepada pemimpin negara asing bagi melancarkan serta memudahkan urusan perniagaan mereka. Laporan yang sama juga akan dibuat kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia pada masa yang terdekat
selepas ini. Kami menyeru pihak berkuasa berkenaan untuk menyiasat keseluruhan perkara yang membabitkan website majlis website itu, iaitu pertama, sama ada mesej WhatsApp itu benar-benar sah dan dikeluarkan oleh pihak Parti Bersatu ataupun tidak. Yang kedua, sama ada kandungan mesej WhatsApp itu benar atau tidak, kerana jika ia benar, ia amat merugikan rakyat bahawa Parti Bersatu sebagai komponen utama kerajaan memperoleh komisen daripada perolehan semula wang yang berpunca daripada jenayah berkenaan 1MDB, iaitu dana yang pada hakikatnya adalah dana yang telah hilang dan merugikan rakyat dan negara. Sekian, terima kasih. Ada soalan. Tadi ada kata dalam WhatsApp tu, nama Rosli Dahlan tu kan sebagai komisen tu kan. Apa follow up yang terbaru pasal sebab kita ada petik nama Rosli Dahlan kan. Apa follow up pasal orang tu, individu tu, dan apa dia punya kesan yang tersebar tu dalam WhatsApp group tu? Apa dia punya kesan? Rosli Dahlan ni seperti yang kita terkait dapat maklumat bahawa beliau adalah peguam, sama ada peribadi ataupun apa saya tak pasti, merupakan peguam daripada Bersatu yang tiba-tiba muncul di dalam merundingan antara kerajaan Malaysia dan juga dengan Goldman Sachs sewaktu persetujuan dengan jumlah USD 3 bilion itu diluluskan. Dan 500 juta ni dikabarkan akan digunakan untuk kempen dia lagi punya duit. Ya, dia kalau mengikut maklumat daripada website tersebut, memang dia akan digunakan untuk kempen Perikatan Nasional untuk PRU ke-15. Jadi bukanlah untuk bayar hutang yang diheboh kata si penyangat dah mencuri duit. Kalau dapat duit nak bayar hutang tu tak betul lah macam tu. Itu kita tak pastilah. Pasal dana tu rasanya sudah sampai ke dalam akaun kerajaan, sejumlah 3 bilion USD, dan kita dimaklumkan berkenaan dengan 500 juta. Itu adalah sampingan ataupun penyelesaian kepada jumlah yang terdahulu. Jumlah terdahulu ni lebih besar, 9.6 bilion yang dirunding oleh kerajaan Pakatan Harapan pada masa itu. Dan saya percaya bahawa Tun kekal dengan jumlah tersebut dan tidak ada rundingan selepas itu. Tun bertegas bahawa 9.6 bilion ini harus dibayar kepada kerajaan Malaysia sebagai penyelesaian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan bond 6.5 bilion USD yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia ataupun 1MDB pada masa itu. Dan bagi pendapat pandangan Tun pada masa itu, ia tidak sah. Ia tidak sah. Yang dipetikan sekarang ni 500 juta ni sebagai duit bounty lah. Komisen ni macam duit bounty lah. Saya tak pasti, tapi ataupun dalam normal transaction. Tapi kalau kita sebut dalam tu memang dia duit komisen lah. Duit komisen lah. Dalam laporan polis pun kita sebut ia sebagai duit komisen. Yang buat laporan polis ni adalah Nizam Muhammad Yunus. Kalau ada soalan berkenaan dengan laporan polis, boleh ajukan pada Nizam. Okey, Tuan boleh ceritakan sikit macam mana dengan dekat sikit laporan polis yang dibuat? Saya buat laporan polis pada hari Jumaat minggu lepas di Balai Polis Damwangi. Selepas saya dapat mesej WhatsApp tu yang terus buat laporan polis. Dan saya nak komen sikit lah pasal yang Rosli Dahlan tadi kan. Rosli Dahlan ni adalah satu individu yang masih lagi misteri pada kita kan. Jadi kita tak tahu siapa Rosli Dahlan ni, apa peranan dia dalam rundingan antara Goldman Sachs ni. Itu yang kita nak minta polis siasat. Siapa individu bernama Rosli Dahlan? Macam mana nama dia boleh keluar dalam mesej WhatsApp? So, Kemudian bukan nak petikai dengan 500 juta ni
valid transaction ataupun apa? Kita tak tahu. Commission is biasa dia bagi commission for recovery. Kita tak tahu, tapi Goldman Sachs ni ada track record bagi rasuah pada kerajaan negara asing ni. Sebab kalau ikut kenyataan dia pada Jabatan Keadilan Amerika ni, dia mengakui kan pernah bagi berbilion-bilion dolar kan untuk jadi sebagai pemudah cara dalam segala urusannya pada pemimpin-pemimpin asing. Jadi bukan sesuatu yang mengejutkan lah kalau setakat dia bagi 500 juta kan, supaya kalau dulu bayar minta 9.6 bilion untuk dikurangkan kepada USD 3 bilion. Bukan sesuatu yang mengejutkan kan, memandangkan pada orang kata track record Goldman Sachs. Jadi kalau ikutkan dalam transaksi tu memang valid lah. Memang ada bukti lah mengatakan transaksi 500 juta. Kita tak ada valid. Kita suruh polis siasat WhatsApp ni. Mesej WhatsApp ni sama ada betul atau tidak. Kan? Kemudian yang menjadi punca utama kita buat report ni sebab disebut satu nama Rosli Dahlan. Kan? Siapa Rosli Dahlan ni? Kan? Daripada situ kita macam dapat satu rasa macam cannot be, benda ni macam WhatsApp palsu. Sebab tak ramai orang kenal pun siapa Rosli Dahlan ni. Kan? Kami dulu bukan ahli satu pun tak kenal Rosli Dahlan. Orang Pakatan Harapan pun tak kenal siapa Rosli Dahlan. Jadi siapa individu misteri ni? Kan? Kalau orang nak buat WhatsApp palsu, dia takkan keluarkan nama-nama individu misteri ni. Kan? Dia akan keluar nama-nama yang biasa kita dengar. Kan? Jadi dekat situ ada sikit keraguan yang menyebabkan kami nak buat laporan polis. Itu dia. So bottom line ni 500 juta ni kita takut benda ni rasuah daripada Goldman Sachs untuk mengurangkan jumlah eventual payment yang eventual payment. Sebab selama hari ni Tun bertegas tak mau kurang daripada USD 9.6 bilion. 1 sen pun Tun tak mau kurang. Itu Tun dah kira campur faedah sekali. Tiba-tiba bulan Julai tahun lepas kurang jadi 3 bilion. Dan 500 juta provision. Kudi, kita tak tahu. Ini penuh. Kan? Clear. Okey. Boleh Puan tunjukkan tak ada polisi? Ada. Kita bagi salinan. Ada. Dalam tu ada. Dalam tu ada. Tapi kita nak ambil footage yang yang polis report. polis report. YB pegang YB. Okey.